Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali ke SK Studio yang mana pada hari ini cikgu akan kongsikan berkenaan dengan kemahiran tata bahasa iaitu kata berimbuhan apitan. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, mari kita lihat slide dan video yang telah disediakan. Macam biasa, kita mulakan dengan melihat apakah objektif pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Yang pertama ialah murid dapat mengenal pasti sekurang-kurangnya 3 kata berimbuhan apitan dalam petikan dengan betul. Yang kedua, murid dapat membina 2 ayat menggunakan kata berimbuhan apitan yang akan kita bincangkan nanti. Pengenalan terhadap kata berimbuhan apitan yang merupakan penggabungan kata dasar yang akan membentuk makna yang tertentu. Secara dasarnya, kata berimbuhan apitan terdapat banyak pembahagian dan juga bahagian tertentu. Namun pada hari ini kita akan memfokuskan terhadap yang tertentu sahaja. Yang pertama ialah ke-an, yang kedua per-an, yang ketiga di-kan, yang keempat, yang terakhir men-kan. Mari kita lihat satu demi satu. Apa yang kamu dapat lihat sekarang ialah contoh ayat dan juga bagaimana nak mengaplikasikannya dalam bentuk ayat lengkap. Mari kita lihat contoh ayat yang menggunakan kata berimbuhan apitan ke-an. Sebagai petunjuk untuk kamu semua, petak yang berwarna hitam merupakan imbuhan apitan dan kotak yang berwarna oranye merupakan kata dasar pada perkataan tersebut. Kita lihat perkataan yang pertama ialah kesakitan, ke dan an, di mana kata dasarnya ialah sakit. Yang kedua ialah keletihan, kata dasarnya ialah letih, yang melambangkan keadaan seseorang yang tidak bermaya. Dan yang ketiga ialah kecanggihan, di mana kata dasarnya ialah canggih. Kita lihat dalam bentuk ayat. Amir tidur sepanjang hari kerana keletihan setelah pulang daripada kem co-curriculum. Melambangkan Amir ini tidak bermaya lah sebab baru pulang daripada kem co-curriculum. Yang kedua ialah kecanggihan. Kecanggihan kereta elektrik itu amat mengagumkan. Baik teknologi yang digunakan oleh kereta elektrik tersebut sangat mengagumkan orang sekeliling ataupun orang yang melihatnya lah. Kita beralih pula kepada kata berimbuhan apitan per dan an. Yang pertama ialah perhentian, di mana kita berhenti melakukan sesuatu. Yang kedua ialah perhiasan, digunakan untuk mendekorasi ataupun mencantikkan sesuatu perkara. Dan yang ketiga ialah pertumbuhan, yang mana kata dasarnya ialah tumbuh. Kita lihat contoh ayat perkataan perhiasan. Pasangan pengantin itu mengenakan pakaian berwarna putih dengan perhiasan manik. Perhiasan manik menambahkan seri kepada pakaian pengantin. Ayat yang kedua, pertumbuhan ekonomi negara semakin meningkat saban hari. Contohnya lah. Seterusnya ialah kata berimbuhan apitan di dan kan. Perkataan yang pertama ialah diadakan, kata dasarnya ialah ada. Yang kedua ialah diberikan, kata dasarnya ialah beri. Dan yang ketiga ialah digariskan, yang kata dasarnya ialah garis. Kita lihat dalam contoh ayat, peperiksaan akhir tahun akan diadakan pada bulan Disember. Perkataan seterusnya ialah diberikan. Sumbangan dan bantuan ini akan diberikan kepada penduduk sekitar yang memerlukan. Dan kata berimbuhan yang terakhir ialah men dan kan. Perkataan yang pertama ialah mendapatkan, di mana kata dasarnya ialah dapat. Yang kedua ialah menjayakan, kata dasarnya ialah jaya. Dan yang terakhir mendirikan, kata dasarnya ialah diri dan menerima kata berimbuhan men dan kan. Kita lihat contoh ayat yang pertama. Pihak sekolah mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang menjayakan sambutan Hari Guru. Ayat yang kedua ialah mendirikan. Ali menolong Abu mendirikan kemah yang besar itu. Kita sudah habis mengenal berkenaan dengan kata berimbuhan apitan. Sekarang boleh terus merujuk kepada buku teks muka surat 83. Kita baca bersama-sama. Penyeri majlis. Hadif dan keluarganya menghadiri majlis perkahwinan abang sepupu mereka. Di sana dia melihat hantaran yang cantik
di atas pahar. Oleh demikian, apakah pahar yang dimaksudkan demikian? Baik, yang ada di sebelah kanan kamu itu merupakan dulang pahar yang selalunya diperbuat daripada bahan logam, terutamanya ialah tembaga. Pahar tembaga merupakan tempat hidangan makanan orang terdahulu. Di atasnya disusun piring, batil, kendi, malah digunakan segala peralatan hiasan. Kebanyakan bahagian bawah dulang dihiasi dengan corak motif daun. Kalau kamu cermati dengan baik, kamu akan lihat motif daun yang diukir pada dulang tersebut. Yang ketiga, kemahiran untuk menghasilkan pahar memerlukan kemahiran yang tinggi dan juga hanya orang tertentu yang berkemahiran boleh lakukan kerana dihasilkan secara tradisional, diukir dengan tangan. Dan pada masa sekarang, pahar digunakan untuk majlis pertunangan, majlis merisik dan juga perkahwinan. Kamu bolehlah lihat peralatan ini pada majlis yang disebutkan tadi. Kita akan baca petikan dan mengenal pasti kata berimbuhan apitan dalam petikan tersebut. Pahar ialah dulang yang digunakan untuk meletakkan barang hantaran bagi majlis perkahwinan dan pertunangan. Terdapat 4 jenis kata berimbuhan apitan di sini ialah kata berimbuhan yang pertama yang digariskan itu ialah digunakan menerima imbuhan di dan kan, manakala kata dasarnya ialah guna. Yang kedua ialah meletakkan menerima kata berimbuhan me dan kan, manakala kata dasarnya ialah letak. Seterusnya ialah perkahwinan, per dan an. Yang ketiga ialah pertunangan, di mana kata dasarnya ialah tunang, menerima kata berimbuhan per dan an. Pahar diperbuat daripada tembaga. Corak-corak pada pahar masih mengekalkan ukiran tradisional macam mana diberitahu tadi, ialah motif ukiran daun. Ukiran tersebut masih digunakan dalam seni tempa pahar sehingga kini. Kata berimbuhan apitan yang boleh kita perolehi yang pertama ialah mengekalkan, di mana menerima kata berimbuhan apitan men dan kan. Yang kelima ialah digunakan, menerima kata berimbuhan di dan kan, di mana kata dasarnya ialah guna, digunakan. Kita baca perenggan yang ketiga. Warna pahar tembaga seakan-akan keemasan. Terdapat 2 jenis pahar, iaitu pahar lepir dan pahar berkaki. Kebiasaannya, pahar dialas dengan kain bersulam supaya kelihatan menarik. Terdapat 2 kata berimbuhan apitan di sini. Yang pertama ialah keemasan, di mana kata berimbuhan ke dan an, manakala kata dasarnya ialah emas. Dan yang kedua ialah kelihatan, di mana kata berimbuhan apitan ke dan an dan kata dasarnya ialah lihat. Dan perenggan yang terakhir, pahar tembaga agak berat dan tahan lasak. Terdapat pahar tembaga yang beratnya dianggarkan mencecah 3 kg. Kata berimbuhan yang boleh kita dapati ialah dianggarkan, di mana menerima kata berimbuhan di dan kan, di mana kata dasarnya ialah anggar. Kita sudah habis mengenal pasti kata berimbuhan apitan yang terdapat pada petikan. Sekarang kita lihat apakah nilai dan pengajaran yang boleh kita perolehi. Antaranya ialah kita perlu untuk mengekalkan kesenian ini ataupun mempromosikannya daripada generasi ke generasi supaya mengekalkan identiti dan budaya masyarakat di Malaysia. Yang kedua ialah belia ataupun generasi sekarang perlu untuk menerapkan nilai kesenian ini dalam kehidupan seharian mereka. Contohnya mengambil inspirasi ataupun ilham. Kita perlu untuk berganding bahu dan bekerjasama dalam memelihara warisan yang ulung dan bermakna ini. Dengan berakhirnya penerangan tersebut, maka kita berada di penghujung pembelajaran. Kepada yang belum like, share dan subscribe, sila tekan butang merah di bawah. Sebarang komen dan cadangan penambahbaikan sangatlah dialu-alukan. Semoga bertemu lagi pada video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.